Assalamualaikum. Okey, hari ini kita sambung pelajaran kita. Kita masuk bab baru. Okey, bab baru kita ialah bab 11 iaitu pengenalan set. Okey, kita tengok apa yang dimaksudkan dengan set. Set SET ialah kumpulan objek yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang dikelaskan dalam kumpulan yang sama. Okey, dalam kumpulan yang sama mempunyai ciri-ciri tertentu di dalam sebuah kumpulan. Okey, kita tengok contoh. Kelaskan objek dalam senario di bawah kepada pengangkutan darat, laut dan udara. Okey, so sebelum tu kita kelaskan. Kereta darat, lori darat, kapal laut, helikopter udara, roket udara, kapal terbang udara, van darat, bas darat, sampan laut, bot laut, feri laut, belon udara, sud udara. So jadi kita kelaskan mengikut kumpulan-kumpulan. So jadi kalau pengangkutan darat kita tulis balik kereta, and then apa dia, lori. Okey, lepas tu habis dah huruf D, ni ada D lagi, van, lepas tu bas. Okey, dah habis. Laut, kapal, sampan, bot dan feri. Okey, lepas tu udara, helikopter, roket, kapal terbang, belon udara panas. Okey, so jadi ini adalah set bagi pengangkutan darat. Apa maksud set tadi? Kumpulan, sebuah kumpulan yang mempunyai ciri-ciri yang tertentu dalam kumpulan yang sama. Dia okey, pengangkutan darat. Ciri-ciri dia ni adalah jenis-jenis kenderaan bagi pengangkutan darat. Ciri-ciri dia adalah semua sama, iaitu yang kereta, lori, van dan bas. Ni adalah pengangkutan darat. Okey. Okey, ini adalah bendera Malaysia. Okey, so jadi bagaimana cara untuk menulis set? Cara untuk menulis set ada 3 jenis yang patut kamu tahu. Pertama ialah, okey, kita katakan bendera Malaysia ni kita akan katakan set A. Okey, kita berkaitan dengan keperihalan. Okey, tadi cikgu kata ada 3 jenis: perihalan, penyenaraian, tata tanda, pembina set. Okey, perihalan. Okey, A ialah set yang terdiri daripada warna dalam jalur gemilang. Okey, kita akan wakilkan set A ni sebagai warna dalam jalur gemilang. Okey, penyenaraian. Okey, penyenaraian ini ialah diwakili dengan menggunakan tata tanda set. Okey, ini adalah tata tanda set. Okey, contohnya set A kan, kita tak payah tulis perkataan kat depan ni SET, set A, tak payah. Kamu mesti tulis huruf A, huruf besar bukan huruf kecil. Lepas tu ada simbol sama dengan dan tata tanda set, iaitu buka kurungan yang macam melengkung ni, buka dan tutup. Okey, setiap ni kamera jalur gemilang kita ada warna merah, putih, kuning dan biru, dipisahkan dengan tanda koma dan jarak satu space. Okey, so ada koma, jarak, koma, biru, koma, jarak dan unsur dia. Ni merah, putih, biru dan kuning dikenali sebagai unsur yang dipisahkan dengan koma. Okey, tu setiap objek dalam set itu dinamakan unsur. Okey, so tata tanda pembina set. Set A diwakili dengan menggunakan tata tanda pembina set. Okey, jadi macam mana nak buat tata tanda pembina set? Okey, kita tulis set A, simbol sama dengan macam penyenaraian, tapi kita akan buat simbol buka kurungan dan tutup kurungan masih ada. Kita akan tulis X
satu anu, itu pemilik ubah, titik bertindih, dan anu itu kita tulis warna dalam jalur kimiia. Okey, tak apa, nanti sekejap cikgu tunjuk lagi beberapa contoh untuk kamu lebih faham bagaimana nak menulis dalam perihalan penyenaraian dan tata tanda pembina set. Okey, ini adalah contoh. Dikatakan hurai setiap yang berikut dalam set dengan menggunakan perihalan penyenaraian dan tata tanda pembina set. Okey, kita jawab soalan A. Huruf dalam perkataan Malaysia. Okey, so jadi macam mana kita nak buat penyenaraian perihalan tata tanda pembina set. Okey, kita katakan dalam kita katakan okey, set K besar, dia set mesti huruf K besar. Set, katakan set yang diwakili diwakili ialah huruf K tadi. K mesti huruf besar. So kita kena tulis dalam bentuk perihalan penyenaraian. Okey, itu lagi satu ialah tata tanda pembina set. Okey, kita buat perihalan dulu. Okey, perihalan kita pakai huruf K kan. K, set kita sebagai huruf K besar, mesti huruf K besar. Nak pakai huruf lain pun boleh, cikgu guna huruf K. Okey, K bila perihalan ialah set. Okey, set yang terdiri daripada huruf dalam perkataan okey, kataan ni apa? Malaysia. Okey, so jadi kalau perihalan kita mesti tulis set kita apa? Huruf K. Huruf K mesti besar. Ialah set yang terdiri daripada. Ayat ni mesti ada. Lepas tu lah kita ambil soalan kita huruf dalam kataan Malaysia. Okey, kamu faham? Ialah set yang terdiri daripada, mesti wajib tulis. Okey, lepas tu kita ambil lah soalan kita ni huruf dalam kataan Malaysia. Okey, penyenaraian pula ialah kita tulis huruf K besar, lepas tu kita buat kurungan yang macam tu, kurungan yang simple comel ni. Okey, perkataan Malaysia kan. So M, lepas tu ada huruf A, lepas tu huruf L, lepas tu A ni kita dah tulis kan, tak tulis lagi dah. Lepas tu huruf Y. Okey, lepas tu S. Okey, I. Yang ujung ni kan ada dah, kita dah tulis, tak perlu tulis banyak kali, jadi sekali saja. Jadi kita tutup kurungan. Di dalam ni dikenali sebagai unsur dipisahkan oleh koma. Okey, sekarang kita nak buat tata tanda pembina set. Jadi macam mana kita nak buat? Kita pakai huruf K, boleh sama dengan dia macam penyenaraian juga, buka kurungan. Lepas tu kita kena tulis X. Okey, X titik bertindih. X ialah, kita ambil apa? Ambil apa yang soalan bagi, huruf dalam perkataan Malaysia. Okey, so macam ni je lah. So kita kena tulis kurungan, tutup kurungan. Okey, kita pergi contoh yang kedua. Okey, kita nak katakan apa? Katakan set yang
diwakili ialah huruf apa kau nak pakai? J pula ke? Okey, tak ada masalah. Ikut skor kamu lah. Huruf apa? Okey, sekarang kita nak tulis daripada 3 kategori tadi. Okey, perihalan. Kita pakai apa tadi? Set kita ialah J. Okey, jadi J. Ingat ayat apa yang kita wajib tulis? Ialah set yang terdiri daripada. Ini wajib tulis. Set apa yang kita nak tulis, huruf apa? Ialah set yang terdiri daripada. Wajib tulis. So kita ambil soalan. Nombor terdiri daripada nombor ganjil yang kurang daripada 20. Okey, siap. Ingat kalau perihalan dia tak ada buka kurungan, tutup kurungan. Okey, penyenaraian. Jadi J sama dengan buka kurungan nombor ganjil yang kurang daripada 20. Jadi nombor ganjil nombor 1. Lagi nombor apa? 3, 5, 6 bukan, 7, 8 bukan, 9, 10 genap, 11, 12 genap, 13, 15, 17, 18 genap, 19, 20 genap kan. Dia kata kurang daripada 20. Jadi sampai 19 sahaja. Okey, so tanda-tanda pembina set J sama dengan X. Okey, jangan lupa titik bertindih. X ialah terus ambil soalan kita. Nombor ganjil ya, kena ambil sebiji. Yang tertinggal satu perkataan pun yang kurang daripada 20. Jangan lupa tutup kurungan. Siap. Kita tengok contoh set kosong. Apa yang dikatakan set kosong? Kita tengok pelajaran cakap apa. Namakan bulan yang mempunyai 32 hari. Ada bulan 32 hari ke? Tiada bulan yang mempunyai 32 hari. So jika M mewakili set bulan yang mempunyai 32 hari, maka set M tidak mengandungi sebarang unsur dan dinamakan set kosong. Jadi set kosong ni kita boleh wakilkan dengan simbol ni dan buka kurungan dan tutup kurungan. Contohnya macam ni lah. Macam nak buat ni, buat bulat, lepas tu tarik. Cikgu buat tak jadi lah pula. Cikgu buat lain. Cikgu buat lain. Buat bulat, tarik. Yang satu lagi kurungan ni, buat kurungan simpul. Macam tu. Jarak sikit, tutup terus. Itu namanya set kosong. Unsur suatu set. Macam mana kita nak katakan unsur suatu set? Kalau dia bagi macam ni, set A sama dengan set A ialah buah-buahan tempatan di Malaysia. Tertinggal ni, tutup kurungan. Ini jenis apa? Perihalan, penyenaraian. Apa? Bentuk apa? Kalau perihalan bukan penulisan tanda-tanda pembina set bukan. Ni senaraikan pun bukan, sebab dia tak senarai habis-habis. So tak apa. Contohnya set A ialah buah-buahan tempatan di Malaysia. Sebagai contoh, kita ambil durian. Durian buah-buahan tempatan tak? Ya, durian ialah buah-buahan tempatan. Jadi buah-buahan tempatan durian ialah unsur bagi set A. Kalau set mesti tulis huruf besar, jangan lupa. Jadi kita kena pasti sebagai durian ialah unsur bagi set A. Ini cara penulisan yang senang. Yang orang kata kalau kita tulis durian, simbol ni dengan A, maksudnya durian adalah unsur bagi set A. Simbol ni ialah
unsur. Okey, kalau kita tengok kata cikgu bagi contoh lain. Apple. Apple bukan buah-buahan tempatan. Apple bukan unsur onset pula. Unsur, salah tulis. Unsur. Okey, jadi apple bukan unsur bagi set A. Jadi cara penulisan ni, apple buat simbol macam unsur tapi kita buat palang, okey, bagi set A. Okey, so simbol ni unsur ni disebut sebagai epsilon. Okey, ni dipanggil epsilon. Kalau cikgu panggil dia unsur je, simbol unsur, tapi nak panggil epsilon pun tak ada masalah. Okey, kita tengok contoh. Diberi P di mana ni tanda pembina set kan. X ialah nombor perdana di antara 0 dengan 20. Jadi X ni, penulisan X ni maksudnya untuk mewakilkan ni lah penyataan ni. Lengkapkan step berikut dengan menggunakan simbol unsur dan bukan unsur. Okey, ni dia kata so tulislah 5 ni unsur ke bukan unsur bagi set P. 19 unsur ke bukan unsur bagi set P. Okey, jadi langkah pertama kamu kena senaraikan nombor perdana kurang daripada nombor perdana antara 0 dan 20. Jadi nombor perdana bermula dengan nombor 1 ke? Nombor perdana bermula dengan nombor 2. Ingat balik nombor perdana. Sekolah rendah dah belajar nombor perdana ialah nombor yang hanya boleh bahagi, yang boleh dibahagi dengan dirinya sendiri, dan nombor 1. Ni maksud nombor perdana. Okay, so nombor perdana ialah nombor 2, 3, 4 tak boleh sebab boleh bahagi dengan 2. Lepas tu 5, 6 tak boleh bagi sifar 2. Nombor perdana nombor 2 ni je genap, tak boleh semua ganjil. 7, 8 genap, 9 ganjil tapi 9 boleh bagi sifar 3, tak boleh. 10 genap, 11, okey, 11, 13, 15 ganjil tapi boleh bagi dengan sifar 5, tak boleh. 15 tak boleh. 17, okey, plus 19, 21. Oh, tak boleh 21, lebih pada 20. Okey, ini je lah nombor perdana. Okey, so soalan kita 5 unsur tak bagi set P? 5 ada. Ada unsur lah. 8 nombor genap kan? Bukan. Buat simbol macam C. Tak susah nak buat macam simbol C, tarik macam tu. Ni kalau unsur. Kalau bukan unsur, palang macam tu. Okey, ni tambah tu. Ni betul tak? Bukan unsur, palang. 19 ada. Jadi unsur bagi set P 1. 1 bukan. Buat macam C, tarik macam tu, palang. Okey, itu saja untuk hari ini. Okey, terima kasih.